Cikgu banyak ilmu je. Tak ada lah. Ilmu Ta'ala bukan ilmu saya. Saya cuma cerita balik yang Rasulullah cerita tu je. Untuk kenali sama Tok Kepala. Tok Kenali ni mula-mula dia ambil tarekat Satariyah dengan Syekh Ahmad Fatani. Siapa bertanya? Kemudian dia ambil tarekat Ahmadiyah dengan Tuan Tabar, Tok Tabar. Kemudian dia ambil Naqsyabandi lah last dengan Tok Palu. Jadi dia ada 3 tarekat. Saya pun ada ambil tarikat satu. Tarekat apa? Tarikat Hidi lah. Dengan siapa? Dengan ada satu guru lah. Mursyid. Dekat mana? Cikgu rekod je. Muka saya. Ada ada lah, ada guru lah kat Sabah sana. Sabah dah ambil dah. Cikgu dah ambil dah. Awak dah ambil dah. Dah ambil dah. Tu yang saya nak tanya dulu lah kan. Yang ni tak ada masalah. Beramal yang lama pun boleh. Ada orang bai'ah tabaruk, dia nak ambil bekat. Saya nak ambil bekat. Nak ambil bekat boleh lah. Yang saya ni boleh campur. Kalau orang dah ada tarekat, cuma tambah dekat bacaan amalan tu. Lepas Rasulullah, Sadatina Fatimah, kemudian Iman 12. Lepas tu diri kita sendiri. Amalan sama. Aurat lah. Fawatih tu, aurat tu. Jadi rasalah perbezaan dia dengan sebelum ni. Dia bukan pada banyak kita buat amal tu, pada tawasul kita tu. Tawasul tu. Kita sebelum beramal buat tawasul tu je kot. Sebelum kita start biasa la ilallah kan. Ni la ilallah kan. Yang awak punya ni amalan. Sebelum aurat macam mana je? Tak, sebelum yang amalan Khidiriyah, yang tarekat Khidiriyah awak tu, dia amalan apa? Allah ke la ilallah ke? Ada bacaan apa? Ya, aku adakan satu surah Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad. Nabi tu sebelum tu. Lepas pada tu? Lepas pada tu lepas ada zikir lah. Zikir. Zikir Allah. Astaghfirullah dulu. La ilallah. Lepas tu betul lah Allah lah. Allahu. Lepas tu dah sekali Allahu lah. Boleh amal yang tu tak apa. Biasa dengan arwah cicak kepala ni pun, kalau orang tarekat lain datang, dia tak ubah kafiat tu. Dia cuma suruh tambah je. Sebab ni ada sanad dari Tok Kenali, ada macam tu lah. Sekali lah tu. Guru Tok Kenali memang dia ambil dengan Tok Kepala. Tok Kepala sekali Dia ambil Naqsyabandi tu dengan Tok Kepala. Orang dulu banyak tarekat. Kalau ambil berkat boleh je ambil yang ni. Nak ambil tak? Saya Fatihah sekali, salawat 10 kali je, senang je. Berkat macam mana? Dia macam mana? Bai'ah juga ke apa? Memang bai'ah. Tapi amal yang lama. Dia orang kalau jumpa dengan syekh-syekh atau mursyid atau guru lain, masa Syekh Nazim ke dia jumpa dengan guru tarekat lain, dia bai'ah je. Macam Syekh Abi Ali Jufri jumpa Syekh Tauhid Qudiri, dia ambil lah bai'ah berkat. Dia ada tarekat dia dah. Jadi amal. Macam tu. Jadi dapat dia punya karen daripada tarekat lain tu. Masa dia beramal yang dia tu, dia bawa sekali lah. Nak ambil jom. Ke guru tak bagi? Saya tanya dulu. Hidup lagi? Ada lagi. Hidup lagi kena tanya dulu. Saya ingat dia meninggal. Ada lagi. Nanti bila-bila lah cikgu bagi dia tahu. Saya suka dengar cikgu cakap. Tanya dia dulu, minta izin dia. Minta izin dulu kan. Ramai yang nak datang sini, dia ada guru dah. Macam Faiz Remban. Itu dia datang saja. Saya kata, yang dalam saya kata, tak boleh bagi awak sebab awak baru bai'ah. Dia baru bai'ah. Dia Qadariyah Naqsyabandi. Saya Khidiriyah Qadiriyah wal Qadiriyah. Qadiriyah wal Khidiriyah. Sekarang dikit dia dah. Itu dalam sanak tu Nabi Khidir yang nombor apa? Tuanku. Lepas tu Tuanku Khalifah 1. Lepas tu
Syekh Abdul Qadir tak silap saya. Itu Nabi Khidir, itu Nabi Muhammad. Nabi Khidir tu dia guna nama apa? Belia Ibn Makkah. Sama. Nabi Khidir Balia Ibn Mukan. Betul, Belia Ibn Makkah. Tu sanak nombor apa tu? Maksud juga Dalam turutan tu dia nombor apa? dari bawah ke dari atas? Dari atas. Dari atas nombor 2 lah. Nombor 2. Nabi Muhammad, Nabi Khidir. Oh, dari yang Khidir. Maknanya lepas Khidir siapa? Lepas Khidir tak silap saya lah. Syekh Abdul Qadir ni. Syekh Abdul Qadir. Ya, dia berjumpa betul. Syekh Abdul Qadir, lepas tu Khalifah satu. Lepas satu siapa? Tuanku ada nama dia. Nama. Lalu ada nama untuk kenali lah tu. Kenali tak ada. Tak ada. Tu dari sanad je lah kan. Sanad. Cuma kalau dikatakan sekali dalam satu tu ada. Dia ada sanad panjang, sanad pendek. Tua tu kenali. Banyaklah ada lah. Kan. Cuma sanad ke tu lah. Memang tuanku satu, tuanku dua, tuan satu, Syekh Abdul Qadir, Nabi Khidir Rasulullah. Maknanya sanad tu pendek lah, tak panjang. Kalau yang ni panjang ni. Cuma tu lah dalam satu tu lah. Dekat tu ada tu lah Antua tu dia ambil dengan Syekh Tanahuddin ke ambil dengan siapa? Tu saya tak pasti. Kalau sanad panjang tu atas pada Antua nama apa? Tak bagi tahu. Tak ingat saya. Tak ingat. Tapi boleh rujuk balik lah. Boleh rujuk balik. Ada kertas ke apa? Rasa ada kena minta tu. Saya tak ingat. Kena minta balik. Biasa Syekh Tanahuddin tu. Syekh Tanahuddin tu Al-Lubat. Abang kepada Syed Hussein Jamadi Al-Kubra. Al-Lubat. Yang daripada keturunan Syed Hussein ni lah yang tadi makan ikan kekacang tu. Yang kapal di Karam tu. Ikan kekacang tolong. Bawa pergi ke tepi. Sebelum tu dia berdoa kepada Allah Ta'ala, suruh selamatkan kapal dia. Jadi dia bersumpah lah. Maknanya keturunan dia tak boleh makan ikan kekacang tu. Lepas tu makan jadi macam hampir nak mati. Macam nak putus leher. Lepas tangan timbul macam-macam. Kata lah habis. Ditanda lah keturunan dia dengan ikan kekacang tu. Dah ada tak apalah. Bawanya tu. Saya sebelum jumpa cikgu saya tanya dulu kan. Sebab memang cikgu cakap memang itulah sama lah. Sama dengan guru cakap. Buya Arazi sama dengan hati saya cakap. Sebab saya ni cakap memanglah orang datang bi'ah dengan saya tu dia ada mimpi dah sebelum datang tu jumpa saya tu. Dia dapat mimpi dulu. Mimpi tu memang ada saya. Lepas tu dia orang dengar tu memang ada tarikan rohani video saya tu. Ada tarikan rohani. Sebab saya bercakap atas diri tu lah. Cakap daripada hati. Sebab tu dia ada kontak. Dan guru tu kata saya macam-macam. Dia tengok satu hari sampai 900,000 juga mesej. Yelah. Dia nak menjatuhkan saya tu tak hati. Biasalah Wahabi pun belajar benda ni. Sifat 20 apa semua. Tapi dia tak kolbu, dia tak mengemata hati. Saya ingatkan tak ada lagi. Saya ingatkan kosong. Ada dah tak apa. Mana-mana sama je. Jangan jumpa Rasulullah. Mana-mana sama je. Dah tuju pada yang satu. Jadi jalan untuk mengenal Ta'ala ni banyak. Yang satu kalau solat wajah tu ayat tu kan. Wajah tu wajah Al-Aziz. Aku hadapkan wajahku. Wajah pada ni kan. Macam mana tu? Wajah tu wajah ni. Muka kita ni ikut muka Tuhan kita. Tu dikatakan mukhalafah Ta'ala tak sama tu. Mana bersalahan dengan yang baru. Jadi baru ni yang ni. Yang dia lagi cantik lah. Muka Ta'ala tu. Di kita yang comel tu lah.
di Tuhan ni tuang pada diri kita. Wajah Allah, Wajah tu sifat- wajah Azim. itu apa? Sekejap, saya tak ingat. Fa'ina ma tuwallu fasama wajhullah. Di mana kamu hadap di situ wajah Allah. Lah kita menghadap, kita tengok apa-apa pun dengan wajah ni lah. Wajah ni Sebab tu dalam hadis dia kata jangan kamu tak tampar muka orang. Ada sebab lah tu. Seolah-olah kamu tampar muka Tuhan lah. Lebih kurang macam tu lah. Dia mahub pada hadis-hadis tu. Itulah dia punya kataan je lah kan. Jangan kamu mencederakan, memukul seorang manusia tu. Ada. Dilarang kamu mencederakan. Kalau wajah Allah, sifat tu kan. Wajhu ni Sifat macam sayang, rindu, sabar, kasih, redha. Wajhu tu. Penglihatan sifat ni, penglihatan basirah, semua tu lah. Kalau yang ni, takat ni, kalau zikir Allah dimasuk ke dalam, baru dia menghadap dengan 3,000 wajah tu. Ada 3,000 wajah. 3,000 nama. 3,000 nama. Kasih, sayang, rindu, sabar, redha. Banyak lagi lah. Banyak. Cuma ulama kelaskan link jambatan di antara Asmaul Husna dengan sifat 20 ni, diletak situ ilmu. Ilmu ni tahu kasih, tahu sayang, tahu rindu, tahu sabar, tahu redha. Jadi dia tak payahlah sebut 3,000 nama lagi ataupun 99 lagi. Dia letak di tahu ni, mana dia lah connection bridge tu, jabatan tu. Tadi saya dengar nur tu ilmu juga, kiasan ke apa? Nur tu sebenarnya diri. Daripada layan sifat wujud ilmu nur syuhud. Tu maknanya salah satu jalan untuk mengenal Ta'ala lah, wujud ilmu nur syuhud. Macam abang baru ni dia jalan napas tak napas, numpuk ternumpuk. Jadi wujud ilmu nur syuhud ni, kalau kita nak tetah dia, kita kena ambil di syuhud dulu. Wujud ilmu nur syuhud. Kena syuhud nur tu lah, baru dapat ilmu. Barulah kita tahu yang sebenarnya wujud siapa. Dia kalau nak tetah, dia kena ambil daripada belakang. Wujud ilmu nur syuhud. Syuhud tu pandang. Pandang nur tu. Nur tu diri. Nur tu bukan cahaya, tapi cahaya yang keluar pada nur. Kalau kita kata nur tu cahaya, seolah-olah sama kejadian kita dengan para malaikat. Dari cahaya. Sedangkan orang yang soleh itu martabat dia tinggi lagi daripada malaikat muqarrabin, malaikat yang memegang aras. Maknanya rahsia Allah Ta'ala dengan hamba dia tu, dengan kekasih dia tu. Rasulullah sampai malaikat tak boleh nak ikut Rasulullah kan. Tak boleh nak ikut sebab subhanallazi asra bi abdi. Maksudnya Allah Ta'ala yang memperjalankan hambanya. Maknanya ayat tu dia tak sebut baginda Rasulullah, disebut hambanya. Termasuklah kita. Rasulullah pergi dengan jasad, sebab pada Rasulullah tu ada diri tu, diri Rabbani tu. Jadi Rasulullah yang seorang-seorang satu-satunya yang boleh pergi dengan jasad, melepasi garis dunia, sepadan dunia, Sidratul Muntaha. Tapi kita hanya boleh pergi dengan ruh. Dengan ruh. Kita tak boleh pergi dengan jasad. Rohani lah. Rohani Rohani kita tu lah sebenar-benar diri kita. Rohani tu. Kalau diri jasad Rasulullah tu nurani. Jasad. Nurani. Kalau diri batin Rasulullah tu Rabbani. Ahmad tu lah Tuhan. Ataupun Muhammad Ghaib. Jadi katakan Allah.
Ada soalan lain? Silap saya. Ada banyak sebenarnya. Banyak pertanyaan lah. Tak apalah, balik tu yang ingat-ingat yang belum soal tu tulis. Lepas tu mari lagi sekali. Kalau ramai-ramai ke kan, cikgu ada nombor tu lah. Saya boleh follow dengar kan. InsyaAllah. Ada orang nak datang tu, orang Selangor, orang Selangor ada dari Selangor ada nak datang Selangor, Johor. Lepas tu yang Tanjung Maling baru ni ada tak sempat. Ada. Tanjung Maling baru ni rasa 20 orang lebih. Sebab Kau tengok ada cikgu kat Tanjung Maling, ada juga kan. Kat pukul berapa? 11 lebih ke 12? Sampai pukul 1 ke 2. Dah balik Keraton ke cikgu? Dah. Ada tanya-tanya je lah. Ke nak pergi dah? Tak gambar cikgu. Allah. Selfie. Ni pukul apa dah? Berapa dah? 11 setengah. Pukul 12 boleh Pukul 12 boleh lah. Kedai ni memang tutup pukul 12. Ada soalan tanya je. Tanya apa? Saya mana ada sepunya ilmu. Kita habis. Kita siang kat orang. Orang tu ulang datang. Ada habis duit minyak. Kat mana ni cikgu? Restoran Kayangan. Saya ni lah promote sikit restoran ni. Ni restoran Kayangan, Peda Katul 8. Tak berhenti orang datang jumpa cikgu. Allah Ta'ala yang hantar bukakan hati. Biarlah dapat rehat. Dah rehat dah tadi, tidur. Pukul 5 tadi tidur. Tidur dapat sejam 2 jam okey lah. Cikgu biasa tidur berapa jam? Biasa cikgu tidur berapa jam? Banyak juga orang nak jumpa cikgu. Tak sempat rehat cikgu. Saya boleh tidur sejam tak benda. Malam tu biasalah. Nak buat research, buat ni master semua ada. Saya dah siap dah sampai chapter 3, chapter data tu dah ada dah, data tu. Statistik ni semua dah ada dah. Cuma tak masuk dalam SPSS lagi dah. Kalau ikut lecturer tu, maknanya bulan 12 ni datang, jumpa dia, pagi pergi collect data kat sekolah. Kemudian jumpa dia balik. Saya data dah ada. Data dah ada. Cuma nak analyse je. Chapter 4, chapter 5 dah habis. Habis dah. Yang sampai estimate bulan 12 je. Tu bulan 12. Kalau saya nak buat sekarang boleh. Lepas tunjuk yang dah siap. Cikgu boleh ke cikgu terangkan hubungan Allah Syekh Abdul Qadir Jalani dengan Nabi Muhammad? Syekh Abdul Qadir Jalani ni dipesan oleh baginda Rasulullah. Memanglah Rasulullah ni zaman sahabat. Syekh Abdul Qadir Jalani ni zaman tabi'in kan. Jadi berita tu sampai apabila sampai pada Syekh Abdul Qadir Jalani ni, rekah cerita lah. Rasulullah pesan jangan bagi keturunan aku ni nama Syekh Abdul Qadir Jalani ni datang ke makamku. Maknanya blok dia, roblok. Tahan dia. Kena buat Google Meet session sekali cikgu untuk orang yang belum diizinkan datang. Google Meet tu. Hari-hari ada Google Meet dengan orang dah bai'ah. Dia buat sekali je lah itu lagi. Dah bai'ah lah. Jadi saya bukan di jalan ini kena tangkap dalam jerami gandum. Jadi apabila tabi'in tangkap ni, tak bisa siasat lah. Kau nak pergi ke mana? Nak pergi ke makam baginda Rasulullah. Jadi buat apa? Jadi kita nak ziarah lah. Kata tak boleh sebab wasiat daripada baginda Rasulullah. Maknanya dia tak boleh pergi. Jadi daripada situlah terbongkar rahsia bahawasanya Syekh Abdul Qadir Jalani ni dia tahu. Kalau Rasulullah ada parut di atas belakang pun dia tahu. Dia tahu. Biasa yang nampak Rasulullah pecat baju ni Akasyah yang buat elah. Yang buat elah nak cambuk Rasulullah.
Sebab Akashah ni dia pernah jadi tentera Islam lah, tentera Muslimi. Jadi Rasulullah ni ada terlebih. Pasal dia terlebih ke depan ya. Jadi Rasulullah ni cambuk dia lah dengan cemeti macam tu lah. Kenalah badan dia. Jadi dia ni nak balas dendam balik lah. Jadi pada masa tu sahabat marah lah. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, sahabat-sahabat lain marah lah. Apa nak buat ke Rasulullah balik. Rasulullah kata, barang siapa yang aku ada hutang dengannya, sila bagi tahu dan aku nak jelaskan. Itulah yang Akashah ke depan tu. Yang tu hadis ada. Hadis. Tapi Wahabi tak pakai, dia kata palsu. Sebenarnya cerita ni Ahlul Bait yang cerita. Mana Ahlul Bait ni dia ada hadis internal dalam keluarga dia. Jadi ringkas cerita, Fatimah ni diminta oleh sahabat lah, suruh pergi ambil cemeti cambuk tu. Dia nak cambuk Rasulullah ni. Jadi apabila dah dapat tu, Rasulullah kata biarlah dia nak lunaskan balik hutang dia. Jadi sahabat marah tu sekali pasal dia nak balas dendam cambuk tu dengan cemeti tu. Satu lagi Akashah kata, masa aku kena dulu aku tak pakai baju. Jadi Rasulullah kena tanggal baju. Jadi marah, 2 kali marah sahabatnya. Kata Rasulullah bagi kizna saya nak dia macam nak bunuh Akashah lah. Dah kurang ajar kan. Jadi Rasulullah pun tanggal lah bajunya. Jadi dia peganglah cambuk tu. Rupanya dia bukan nak cambuk pun, dia nak cium perut Rasulullah. Jadi Rasulullah pun kata, jika kamu nak lihat pemuda penghuni syurga, lihatlah Akashah. Sebab dia dah peluk, dia cium perut Rasulullah. Jadi dia cium perut pemilik syurga. Rasulullah kan pemilik syurga. Jadi kunci duduk dengan dia. Jadi Rasulullah yang pegang kunci syurga tu. Sebab itulah Maulana Najari kata hadis tu, yang Rasulullah berjalan dalam syurga ada nama dia tu, nama Muhammad tu. Selat-selat daun pun ada, pakai leher bidadari pun ada, atas dahi malaikat pun ada. Nak bagi tahu ni cikgu, balik malam lepas bai'ah tu cikgu, isi saya mimpi ikut cikgu pergi perang. Cikgu pakai jubah hitam, alhamdulillah. Dia kan maha guru sending. Maha guru? Silat sending. Jadi dia ada zikir nafas ni. Jadi rumah dia pun boleh ruqyah. Jadi saya bai'ah malam tu ramai-ramai. Jadi ni hasil daripada jazbah tu. Jadi nanti Abang Anwar, nanti saya PM balik, kena ubahlah taib orang rumah Abang Anwar tu. Pergilah taib kedua, naik-naiklah tangga kedua. Jadi atas, bawah, kiri, kanan, arah tu pun ada nama Muhammad. Saya pernah tanya Cik Tok Kepala, memang ada nama Muhammad ke dekat leher bidadari, dekat dahi tu? Bukan macam tu cikgu. Dia nak cerita semua dalam syurga tu hak milik dia. Bukan ada tulis tonggeng macam tulis tattoo tu. Kiasan lah. Kiasan, majah, ayat Quran ni ayat majah, ayat bayan, ayat kias. Al-Quran tu dah suci dah. Fahaman tu tak semestinya. Fahaman kadang orang tak orang faham zahir. Kita ni kena masuk ke dalam ayat tu, indik ke dalam ayat tu, baru nampak Rasulullah siapa. Rasulullah cakap apa, Quran tu nak tengok Rasulullah, tengok Quran. Nak tengok Al-Quran bergerak, tengok baginda Rasulullah. Maknanya dia lah kodimnya. Al-Quran tu dah kodim, Rasulullah tu sifat Ta'ala. Dah berapa kali kodim lah Rasulullah tu. Ganda kodimnya. Tapi orang, biasalah ilmu hakikat dia mencari akal. Dia fikir dengan akal dia, takkanlah.
Biar betul, biar betul kan. Padahal dah ada anak Ahmad Bilami, anak Arab Bilai. Jadi jelas dah kat situ. Takkan dia tak nampak. 48, 45, 55. Naik sikit dah pusat. Sekarang tadi. Ya, sikit dulu. So rumah pergi letak kedua. 2 jari bawah titik kanan Abang Anwar. Nanti saya PM balik. Sikit lah. 7 sikit. Lepas buat letak ke pertama tu 5,000, pergi kanan 1,000. Dia Ya letak pertama je 5,000. Yang lain semua, yang 6 lagi tu 1,000. sikit letak air tu lah. Zikir Kolbi. Lidah tongkat. Saya cikgu mau perjelas pasal cahaya Muhammad. Nur Muhammad. Nur Muhammad tu diri. Bukan cahaya, Nur tu diri. Malaikat tu daripada cahayanya. Kita daripada Nur Muhammad, diri baginda Rasulullah tu. Percikan, Muhammad percikan. Dia induk. Makin ambil bola makin ramai. Orang tengok dia live lah. Ada soalan lain? Saya tunggu soalan je. Saya buka. Belajar dengan Syekh tu berapa tahun lah? Musyid. Aku Hanifah baru lah. Ambil dekat Sabah kan, ambil kat sini? Dia Hanifah satu dah dia orang Sabah. Dia orang Sabah tapi ada sini lah. Dia setiap bulan datang sini. Minggu ketiga, setiap bulan minggu ketiga. Dekat ni lah, dekat Selangor lah. Dekat Senayan sana. Senayan. Oh, Nagori. Datang situ lah sebab ada office sana. Buat macam sikit kat situ. Dekat unit 10 tu kan main polo. Tak ada, saya seorang rasanya. Macam mana boleh kenal tu member awak? Siapa? Yang boleh sebab terpaut tu. Sebab ayah saya. Ayah menjalani. Lama dah mencari, tak ada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya WhatsApp apa yang saya dapat dengan zikir. Alhamdulillah. Dia senang, dia orang dah jalan zikir dah. Kaki zikir. Lepas zikir tu tarik bayangkan, rasakan masuk dari pusat, bawah pusat ke sini kan. Yang tu macam nak akad takbir tu solat tadaim. Cara solat khusyuk. Bukan solat tadaim, solat khusyuk. Ya ada cerita dia lah yang Jibril ambil segenggam tanah di Lautan Baru Akodim tu. Ambil genggam tanah tu letak di Jabal Kubas. Mana? Bumbun ni. Bumbun. Kita semua pada diri. Kalau cari kat luar ni maju tu. Jabal Kubas kat mana? Jabal Kubas tu kat Mekah tu. Sekarang jadi istana. Dulu pusat suluk tarekat Naqsyabandi Khalidi. Lepas tu Wahabi yang sodok buang. Dulu ulama-ulama kita pergi haji, pergi umrah, mesti dia suluk situ 40 hari. Sekarang dah tu kan? Tak ada dah. Dia buang habis ilmu ni. Kat tanah Arab tu memang dah tu lah. Tak ada anu baik. Banyak ni ulama datang kat sini Nusantara. Alu baik ada yang itu apa, Syekh Alawi Al-Maliki. Ada lagi cuma banyak ulama-ulama datang ke sini kan. Tu pun dia dah meninggal dah. Wahabi selama berapa tahun? 9 tahun. Duduk gali kubur dia nak tunjuk pada pengikut dia ni. Dia ni alim 4 mazhab. Memang dia lawan Wahabi lah. Tapi setiap kali tunjuk mayat duduk macam tu. Duduk macam baru meninggal. Lepas tu bau harum. Mayat terjejas. Last kali dia sampai sekarang dia tak ni dah. Dia tak usik dah mayat. Dah 9 kali bongkar. Lagi bongkar lagi elok. Bongkar lagi elok. Allah nak tunjuk. Taklah nak tunjuk. Wahabi memang tak boleh makan dia. Dia buat buku kan. Apa tajuk buku dia tu? Menjawab 1001 persoalan.
tebal lah. Nak cari Allah je. Semua Muhammad. Tapi dia buat buku tu bab mazhab. Bab apa menjawab pemahaman kan? Pemahaman yang diluruskan. Tajuk buku. Pemahaman yang harus diluruskan. Maknanya Wahabi itulah, pahaman Wahabi itulah. Dia menjawab apa yang Wahabi pikirkan, bid'ah-bid'ah. Jadi alim 4 mazhab. Maknanya tak boleh nak kelentong dia lah. Peringkat tertingginya kasih sayang lah semua. Itulah password ataupun kata kunci ataupun keyword yang apa diberi dengan Rasulullah, melekat daripada langit pertama ke langit ke-7. Apa kata kuncinya? Kau datang siapa? Aku datang dengan Habibullah. Apa kata kuncinya? Ar-Rahman-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim itulah. Dengan apa nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu password dia. Kalau tak bagi password Bismillahirrahmanirrahim tu, tak boleh masuk lah. Diberi dengan baginda Rasul tak boleh masuk. Itu rahsia Bismillahirrahmanirrahim. Password bagi pada langit-langit memerah. Maknanya betul lah macam orang duk cerita, ada seorang murid ni berguru dengan seorang guru. Yang guru ni dia mengajar, dia kata nak berjalan atas air bukan payah. Kau baca je Bismillahirrahmanirrahim, tapi kena yakin lah. Last sekali anak murid dia datang, anak murid dia duduk seberang sungai. Guru dia tanya, batang apa hari ni cepat dah sampai? Cikgu dah guru dah ajar saya berjalan atas air, saya datang lah. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Last sekali guru dia pun nak try lah. Guru dia cerita je. Sebab dia dapat dengan guru dia yang tahu. Sekali dia plup masuk dalam air. Sebab dia yang tak yakin. Dia yakin. Biasa anak murid yang patuh taat kan. Dia yakin apa yang guru sampaikan. Tapi guru ni dia sebenarnya yakin. Aku yakin. Aku dan keakuan lain ni. Yelah, aku tengok pula aku rohani ke aku rabbani. Kalau rohani macam mana? Rohani tu sebenarnya kita lah. Kalau rabbani tu aku Tuhan lah. Kadang-kadang kata hikmah macam ada kat ni kan. Kadang-kadang dalam hati hikmah kata-kata yang betul-betul ni lah kan. Dari hati. Aku. Tapi bukan saya ni. Dia kata dia lah, biar dia mengaku. Dia yang mengaku diri tak apa. Kalamullah ni dia seluruh alam lah. Hanya daging darah rumah kulit. Dia banyak dalam tu, khatil, lintasan, kalam malaikat, kalam sataniah. Macam mana nak beza kan? Jadi kena cam betul-betul kalamullah tu. Di kalamullah ni dia seluruh alam. Semua apa berkalam. Tapi kalamullah ni tak ada urut suara lah, macam niat tu. Ya biasa yang bagi idea, ya bagi ilham. Daripada dia lah tu. Dia macam ni. Rabbani transfer maklumat ilpas tu kepada Nurani. Nurani transfer kepada Rohani. Rohani transfer kepada jasad insani. Akal tu lah. Jadi insani ni apa? Ialah di bekas tu lah. Bekas tu. Satu orang kongsi 3 bekas. Kalau akal dia pergi ikut layan sifat lain, roh, akal, nafsu dan nyawa. Dia pergi layan sifat tu pula. Bekas tu Allah Muhammad Adam tu lah. Allah Muhammad Adam tu Allah tu Ahmad. Muhammad tu jasad baginda Rasulullah. Adam ni lah bekas, Adam bekas lah. Sebenarnya kita roh tu lah. Sebenarnya kita roh. Ada orang WhatsApp sebenarnya tu. Jadi kadang-kadang benda tu dia transfer daripada Rabbani kepada Nurani, kemudian dia ada blocking tengah. Dia tak sampai ke Rohani, dia patah balik. Sebab tu kita kadang-kadang kita nak cakap tapi tak terkeluar.
Dia patah balik. Dia kata tak payahlah, buat keluarkan pergi kena. Dia patah balik. Itu yang sebabnya macam tu. Kalau ada gangguan, dia blok antara nurani dengan rohani tu lah. Dia blocking situ. Kalau ada gangguan, memang dia blocking. Lepas tu tempat yang Allah Ta'ala letak pada kita tu, dia macam pilot lah, tempat pilot kan. Maknanya kita kena istiqamah situ, rohani tu. Jadi apabila nyamuk tiruk masuk, kita jadi ke tepi. Jadi benda tu yang bercakap dekat mic tu, keluar bahasa Siam, bahasa Jawa, bahasa macam-macam tu. Sebab barang tu yang bercakap. Lepas tu kita kena duduk situ tu, istiqamah betul-betul, duduk betul-betul, supaya anasir luar tak masuk. Macam orang mengaji kata dia tak ada kan, sebenarnya dia ada. Nak pergi situ pergi sini tu dia lah. Kalau kata dia tak ada, macam mana yang orang masuk hantu tu boleh bercakap? Bercakap bukan bahasa dia, bahasa orang lain, bahasa asing, bahasa asli ke, bahasa orang Penang ke, kan? Bahasa Sepanyol ke, ikut pada nyamuk tiruk je lah bahasa apa diguna. Masuk cikgu bapa dalam Al-Quran banyak guna kami. Kalau mengikut Tuan Aziz, kami itu menunjukkan kekuatan. Allah, sebab Allah dah berkuasa dah. Dia tak cakap nak memerlukan bantuan orang lain, bantuan makhluk dia pula kan. Nak menunjukkan kekuatan kami itulah kan. Kami ni macam ni lah. Kaabah Adam tu Baitullah, Adam tu Sufiullah, barisan. Jadi ada yang masuk ke dalam Adam tu, sepada haiwan, sepada tumbuhan, sepada malaikat. Sebenarnya malaikat ni tak ada kuasa. Contohnya Israel. Pada dia tu ada sifat al-mumi, yang mematikan. Macam Jibril tu sifat dia menyampaikan al-wahyi ke apa. Jadi menunjukkan malaikat tu tadi ramai. Jadi malaikat yang memakai sifat Allah Ta'ala tu. Jadi malaikat dengan manusia ramai malaikat lagi. Tu disebut kami tu. Hakikatnya Allah Ta'ala yang berkuasa. Jadi malaikat tu yelah, dia buat kerja. Dia satu malaikat tu ada satu kerja kan, satu fungsi dia. Macam Israfil meniup sangkakala. Kalau pada kita yang bernafas inilah. Macam roket atik kiri kanan kan. Tapi pada kelopak mata kita ni 200 malaikat yang angkat naik turun ni. 200 mata setiap satu ni. Satu kelopak ni 200 orang malaikat ni angkat naik. Janggut lagi. Setiap jalan janggut tu ada malaikat. Jadi kita lah yang dikatakan kebesaran Allah Ta'ala tu tadi. Jadi kami tu Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaan dia, kekuatan dia. Dia bahasa kami. Yalah, yang menumbuhkan tak akan menumbuh sendiri. Mesti ada sifat hayat, mesti ada hidup pada diri manusia. Macam kuku lah, tiba-tiba panjang kan. Masa mana dia tumbuh? Padahal kita duduk tidur. Siapa yang kontrol tu? Mana isi hidup tu tadilah. Pada kita ni memang malaikat kan banyak lah. Kalau kita tak tahlil, kita tak raung, aku adakan Fatihah kepada malaikat yang jaga tubuh dan malaikat yang jaga udara, oksigen, yang jaga peredaran darah, hemoglobin tu, bawa turun naik turun darah tu malaikat lah. Oksigen pun semua tu, hemoglobin, dalam hemoglobin tu ada oksigen kan. Jadi kalau kita tak tahlil, maknanya kita tak raung, jam lah. Itu yang kita kena hadiahkan Fatihah. Kena raung tu. Adakah amat Allah tu satu zat yang sama? Dan kenapa di mahsyar nanti hanya umat Muhammad yang dapat syafaat, sedangkan umat Nabi lain beriman kepada Allah? Amat ni nama zat, nama semata-mata zat Allah Ta'ala. Allah ni nama kebesaran. Ialah baginda Rasulullah kata, aku
amat mencintai. Jadi sahabat tanyalah, siapa yang kamu cintakan tu Rasulullah. Kan kami ni ada duduk depan. Rasulullah kata, bukan kamu memanglah berjihad bersamaku, susah senyap padaku, benda sedekahkan harta, kan, tolong dalam urusan dakwah. Tapi umat aku ni, dia tak pernah melihat, tapi dia beriman, kan. Dia beriman maksudnya dia percaya, sungguh-sungguh, yakin, walaupun Rasulullah tu tak ada kat depan. Sampai Nabi Musa AS ni nak letak jawatan dia sebagai Nabi, semata-mata nak jadi umat Muhammad. Sebab Nabi Musa AS ni tahu siapa sebenarnya Muhammad ni. Sebab dia naik kepada Bukit Tusinah Lembah Situa tu, dia minta satu amalan dengan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala bagilah fa'lamu annahu la ilaha illallah afdalul zikri. Afdalul zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Sebab afdal zikir ialah la ilaha illallah lah. Jadi Nabi Musa tanya, pasal apa la ilallah? Jadi Allah Ta'ala jawab, kalau kau nak bandingkan kalimah la ilallah dengan segala isi langit, isi bumi, 7 langit, 7 bumi, dalam neraca timbangan, nescaya berat timbangan kalimah la ilaha illallah lagi. Jadi pasal apa baginda Allah Ta'ala ni tak bagi kalimah Muhammad Rasulullah? Sebab masa tu kenyataan zat Allah Ta'ala ni tak zahir lagi. Maknanya Muhammad tu tak terjali lagi. Sebab pada pensan tu dia melihat bukan zat. Zat ni tak boleh nyata, tak boleh zahir. Yang boleh tengok ialah apabila ada sedikit pergerakan di atas zat itu, dia tengok apa? Nur zat. Nur Saksani. Nur Muhammad. Kan ada sedikit pergerakan di atas istilah hakiki pemahaman tu tadi. Nur zat. Nur zat ni ada pergerakan atas zat tu. Jadi apabila ada sedikit pergerakan atas zat tu, jatuh ke atas sifat. Jadi sifat kamalan Allah Ta'ala tu ialah Muhammad tu tadi. Sebab tu dia tahu rahsia. Sebab tu dia belok Rasulullah tu sampai 9 kali naik turun tu. Sebab dia tak puas tengok yang di Bukit Tusinah tu, Lembah Situa tu. Setengah tarekat Dasuki kata ada pada pipi baginda Rasulullah ni ada wajah Allah Ta'ala. Kan? Kemudian Muhazzab kata pada dalam mata baginda Rasulullah ni ada wajah Allah Ta'ala. Jadi nak tengok wajah Ta'ala, tengok dalam mata Rasulullah, tengok dalam pipi. Sebenarnya dia berkiah, dia berlapik. Sebenarnya Rasulullah tu dia dah. Yang kurang solat tu Nabi Musa lah. Salam cikgu. Dah balik dari Tanjung Maling ni, lepas ni ada Keratun je lah. Yelah, bulan 12 baru pergi sana balik. Pergi ke Usi balik. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kami mana tadi? Tadi lah tanya tadi. Solat macam mana? Solat macam mana? Macam kan wajah tadi tu kan. Rasa macam mana? Di masa takbir tu sebut Allah Akbar tu. Allah Akbar tu maksud dia Allah Maha Besar, bukan saja aku. Jadi Allah Akbar tu dia ada barang dia macam gelas ni pula. Kadang sebut sudu ni sudu. Limau tu limau dalam air tu. Jadi Allah tu adalah barang dia. Diri itulah. Diri yang dikatakan diri yang suci hening jenis bening tu. Yang wajah kita yang cantik tu itulah. Itulah Allah. Mati pun ikut diri itulah. Kalau sebut Allah Akbar, maknanya kebesaran Allah Ta'ala tu kita kiam, kita peluk diri kita kan. Ni kebesaran Allah Ta'ala, diri kita ni. Zahirkan lah.
Kan saya cerita tadi, para malaikat pun ada pada kita kan. Usaha dia lah kita. Jadi kita nak menyatakan Muhammad tu nak menyatakan Allah. Jadi bukan dia duduk depan, dia nampak diri tu. Dia tidak berjihad. Tidak berjisih berdiri. Jadi seolah-olah kita tengok cermin. Diri batin tu yang bersalah. Bukan salah kamu yang Muhammad, aku yang bersalah. Aku tu amat lah. Sebab perbuatan tu bahagian dia memuji dia. Qadim memuji Qadim. Amat memuji Muhammad. Muhammad memuji amat. Puji Qadim bagi Qadim. Macam tahiyat tu. Assalamualaikum. Tu ketuhanan lah tu. Seolah-olah bagi Rasulullah di depan. Kalau Rasulullah duduk jauh, dia akan sebut Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum tu. Kalau kita bagi Rasul jawab salam pada baginda Rasulullah, dan wajib baginda Rasulullah tu jawab salam kita tu. Jadi kalau kita tengok dari segi syariat, Allah Ta'ala ni akan membangkitkan Rasulullah ni daripada maqam dan akan menjawab setiap salam yang umat Islam sampaikan pada baginda Rasulullah. Sebab ada malaikat yang jaga kan. Ada malaikat yang bawa salam tu. Kita imagine dalam dunia sekarang ni berapa bilion orang Islam. Selawat sekali dalam satu masa. Memang tak putus. Bila masa Rasulullah nak wafat, kalau asyik dia jawab salam orang. Maknanya dari segi hakikat dia tak wafat. Rasulullah ni. Walaupun makam dia ada untuk mengelakkan fitnah je. Maknanya dia tu memang Qadim lah. Memang Qadim lah sebab dah lah daripada Masya tu dia yang boleh bagi syafaat tu sebab. Sebab dekat grup cakap anak sama fahaman Nabi Isa. Kan? Nabi Isa tu anak Tuhan. Yang dalam Islam ni mana ada Tuhan bapa Tuhan anak. Memang Muhammad tu dia dah. Kan tauhid. Daripada atas ke bawah pun cerita Muhammad. Bawah ke atas pun cerita Muhammad. Yang jadi salahnya kita menjisingkan Allah tu. Allah tu padahal nama. Jadi dua lah mensyirikkan. Padahal hakikatnya Allah je. Sebenarnya Allah tu nama kebesaran keagungan kepada Ahmad dan Muhammad tu tadi. Disebut Habibullah barang tak bercerai tu. Dia je lah. Sebab Ahmad ni dalam kitab Taurat, Zabur, Injil, Susup ada. Tapi Muhammad hanya Injil je tak ada. Dalam Quran pun Ahmad 4 kali. Berapa kali ya? Sekali. Muhammad 4 kali. Jadi orang nama Allah tu dalam Al-Quran. Sebelum tu tak ada nama Allah. Yang ada paling dekat pun Allahim. Ya Elohim. Eli, Yahweh. Digunakan nama tu. Jadi umat-umat Nabi terdahulu panggil dengan nama tu. Nama je pun. Nama je. Sebab Allah ni singkatan daripada Ismu Azam Azim yang 15. Jadi takkan nak sebut semua 15 tu. Jadi diringkaskan Allah. Alif tu zat, lam awal tu sifat, lam kedua tu asma', ha tu af'al. Jadi sebut Allah tu meliputi habislah. Sekalian alam ni global universal. Orang kafir pun memang beriman pada Allah tu, pada nama tu. Tapi kita itikadkan Allah tu memang itu nama je pun, tapi kita punya tu memang dia lah berkuasa, dia lah tak bernama, tapi bernama Allah lah. Cuma itulah zat dia je. Dia sebelum bernama Allah tu hu tu tadilah. Tu sebelum Ismu Azam, tapi tidak berdaftar. Tak masuk dalam 15 tu. Tak masuk. Yang dalam 15 tu yang biasa sebut Ahmad, Muhammad. Jatuh bukti untuk Kazam Mafiam. Ismu Azam lah. Allah ni bawah lagi. Kalau tengok dah carta tu, carta saya bagi. Puji lah cikgu. Tu dia. Tu siapa? Tu Ahmad. Ada soalan lain? Soalan saya dah sepatutnya tulis tu, silap saya juga lah. Tak apalah, gerak gigi pada dia juga.
Nak tulis tak nak tulis. Mungkin nak cepat ke. Tak apalah, mari ilham tulis. Senang. Dia barang ni kena jolok. Kalau tak jolok tak keluar sebab saya tanya soalan tu. Saya nak suruh benda tu keluar. Kalau ikut saya cerita, saya tak tahu orang tu tak faham benda apa. Bila orang tanya soalan, pandai-pandai lah dia jawab. Bukan saya jawab. Sebenarnya orang tak faham kiasan Istilah je. Istilah tu. Orang tak faham memang istilah. Istilah kadang benda sama, istilah lain-lain. Macam bab Rasulullah lah. Pada tu wujud dia. Baca ni Sebab 20 memang pun dia. pemahaman Nabi Isa tu Tuhan. Nabi Isa tu belum lagi. Tapi dia yang yalah tu. Yalah maksudnya di akhir zaman Isa dengan Muhammad tu bergabung. Jadi sebab itulah dia tak guna dalam Injil tu, Injil Barnabas kan. Injil asal tu kan. Dia tak guna nama Muhammad. Kalau guna nama Muhammad tidak dapat mengatasi Isa tu. Dia wajib guna nama Ahmad. Nabi Ahmad, Nabi akhir zaman tu Nabi Ahmad. Batin Rasulullah tu. Sebab Isa ni dia boleh menghidupkan orang dah meninggal. Lepas tu yang terkena sopak kan. Jadi dia kena memberikan nama yang menunjukkan dari segi ketakwaan, ubudiyah, dari segi mukjizat, semua segilah. Dia guna-guna Ahmad. Adakah sifat 20 tu sifat bagi Ahmad atau sifat bagi Muhammad? Ahmad tu zat, Muhammad tu sifat. Pencuri Baghdad nama Abdul Rahman terbuka sendiri ke Pak Jabar. Tah, mungkin dia friend kot. Apa pencuri Baghdad tu saya juga Facebook. Ya. Tapi banyak-banyaklah kat sini dah sekarang bawa aset ni. Saya dapat nombor cikgu pun tengok grup-grup tu kan. Saya follow dulu, masuk dalam grup. Tengok ada cikgu kan. Cikgu Norman tau. Saya tu kan. Itu yang WhatsApp tu. Saya punyalah cari mana tu. TikTok tak ada. Cikgu tak ada TikTok kan. TikTok ada tapi ada 2 video. Tu pun video pendek. Tak edit langsung. Tak edit langsung. Saya tengok lama dah Gopal Mekong tu saya sebab saya TikTok. Buat TikTok lah cikgu. Orang tak layan dah YouTube sekarang ni. Orang laju dekat TikTok. Tu Facebook lah tu saya FYP TikTok tu. 300,000 lebih tengok video saja. Memang lalu dekat orang lah. Memang lalu. Cikgu pun je live tu memang banyak situ. Saya tak ada tu lah. Saya banyak percaya kat YouTube. Nodrus pun pergi buat TikTok juga sekarang tengok. Siapa? Sidang Kalam Nodrus. Dah buat. Dah buat dah. Dia tengok saya pun ada tu. Dia nak lawan lah. Mana boleh tak lawan. Hiduplah video TikTok. Malah nak. Saya banyak kerja. Padang Wazaid buat lah. Kes dia buat ni lah ramai jumpa saya kat TikTok pula. Datang. Siapa buat? Wazaid urut bekang Kijar tu lah. Itu saya follow dia. Itulah keluar dari wall saya TikTok. Benda tu tak friend pun. Tak friend. Dia itulah. Yelah saya FYP. tu. FYP tu singkatan daripada apa? For your picture. For your tak silap saya for your something lah. For your promo ke lebih kurang something lah. Dia macam dia lalu dekat wall lah. Dia confirm akan lalu kalau post tu. Saya pun ada TikTok ni. Ni TikTok saya. For your page. For your page. Abang Anwar pun tahu. Orang tua lagi tahu dari kita. Kita budak-budak tak tahu. Saya tak reti lah TikTok ni. Saya tahu TikTok dulu akan duduk menari-nari. Rupanya saya tanya, Gopal Mekong bukan TikTok ni orang tempat menari-nari? Dia kata, dulu cikgu, sekarang dah ceramah dah ada. Saya pun post juga ke sini. Buya Razi. Waktu ada pengalaman katanya Tahik Al-Qadar. Baru ni dia tak percaya ramai orang. Saya pun tunjuk. Saya ingat hari last tu, malam last tu,
Semalam memang tak ada orang. Kalau ikut ada Pak Gad yang kerja Beg Raya tu, saya cakap dengan dia, tunggu saya kat stesen bas tu. Dia WhatsApp saya nak buka tengok bateri habis. Jadi Poco ni kalau dah bateri habis dia lama. Dia nak hidupkan balik dia tu. Macam dia nak bateri yang belum masuk kan. Nak naik 1% tu lama dia tunggu. Hari tu hari daripada rumah saya ni, daripada sini sampai ke Mak Azam tu baru naik 6% ke 3%. Baru boleh buka. Tengok Zulkarnain tu dah patah balik sampai ke tempat. Dia kata saya tak pasang, rupanya hari ni cikgu tak boleh, cikgu hantar anak. Saya kata jom, saya sekarang ada dekat Rico Pizza, saya tunggu sini, tunggu awak datang. Nanti naik kereta yang saya sampai Kuantan. Dalam kereta tu kita borak tu ada video dalam kereta tu. Oh yang tu gelap tu. Gelap tu. Tu ke Kuantan lah tu. On the way pergi Kuantan lah. Lepas tu sebelum dia tu ada orang call daripada Semunyih. Dia dengan family dia berjanji dengan dia besok. Tapi dia kata semua full homestay dekat Mazam tu. Dia kata nak datang be'ah je. Lepas tu saya be'ah je dia. Lepas tu dia balik buat lah. Ya, 20 sifat kebesaran sebenarnya lebih lagi Allah dizahirkan pada Muhammad Al-Amin. Dia tahu lah. Dia dah clear dah. Dia dah nyata pada Muhammad tu. Jadi saya be'ah dia lah gitu. Yang Zulkarnain ni ikut saya lah. Sebab yang tu dia ada family. Tak boleh dia turun nak balik dah. Dia tu homestay dah full. Yang kita be'ah tu, kalau nak tunggu saya bercerita, video saya dah banyak. Tapi yang sayangnya Norman Abdul Rahman MOE tu lah habis kan padam. Sebab orang report ke apa? Sebab dia mungkin dia under kementerian tu. Lepas tu dia buat dia buat keluar satu surat penyelidik. Maknanya apa-apa yang tak berkaitan dengan pendidikan dia nak ni. Sebab ada cikgu kat Perak tengok Blue. Lepas tu dia kan boleh pantau. Tu dia buang tu. Habis. Dia boleh je detect kan? Detect. Boleh lah akaun dia 5 tu. Jadi setahun-setahun bayar ke Google tu berapa? Dia lah. Mesti data-data semua tahu kan? Email-email pun saya letak dalam tu. Memang takkan habis lah. Rahsia nafas mana? Nafas tu. Nafas tak nafas. Nafas tak nafas. Kali ikut Cikgu Mizi, tarik Allah, lepas hu. Tarik Allah, lepas. Kalau tarik hu, lepas Allah, maknanya sangkut. Dia kata tarik Allah, lepas hu. Sebab saya ada dengar bunyi tu. Hu. Lepas Allah. Dia juga saya dengar je lah kan. Ada yang terbalik. Cikgu Mizi tanya saya atas pengajian orang lah. Saya tak berani kata yang tu salah, yang ni salah. Apa rasanya? Saya tak tahu rasanya. Iyalah, kita dalam perut mak, kita bernafas melalui tali pusat. Duduk dalam rahim ibu. Sekarang ni kita dalam rahim Allah Ta'ala. Mana tali pusatnya tak ada. Kita sambung terus lah. Jadi kita tarik nafas tu, bukan tarik kosong. Dia ada isi, ada barang. Hayat ya? Dipanggil apa? Sifat hayat Allah Ta'ala. Jadi ada setengah pengajian dia duduk atas nafas tu lah. Dia terhenti atas nafas. Nafas naik turun. Ni kau cakap rahim Allah ni mesti ni istilah tu. Yalah rahim, sifat rahman rahim dia tu lah. Wujud zat Allah zahir pada mana hilang lah. Pada Muhammad Alamin kidam bakal mukhalfatul hawadis jamu binafsihi, ada pada Muhammad Alamin. Segalanya pada Rasulullah. Betul tu. Jadi apa kita tanya? Dah 12. Dia orang tak sedar tu, dia shock. Saya gurih rehat lah tu. Gurih rehat.
Nanti kalau ada lain masa kan, boleh nyetir malam ni. Nanti orang mari saya beritahu lah. Biasa Mam Besi tu dia nak ikut juga kalau orang datang. Dekat mana tu? Mam Besi kata satu. Kata satu. Dia kata cikgu kalau ada orang nak bayar cikgu datang, nak jumpa cikgu bagi tahu. Adalah tu dapatan saya silap lah kan. Ada dapat? Dapat macam ni. Ada dapatan tadi? Dapatan maksudnya soalan lah kan. Bagi tahu je. Lagi ada pesanan? Ada banyak tapi tak terkeluar. Tak terkeluar? Soalan je. Ramai macam tu. Dia kata tadi ada banyak tanya, tapi jumpa cikgu ni jadi hilang habis. Tak tahulah macam mana. Mungkin aura. Abang Alang tu siap menangis. Abang Noktah tu siap ngilu belakang. Maksud saya baik. Menangis tu suruh timbul sebelah dia. Dia memang setentu rohani dia lah tu. Muka bukan main gangster. Dia tu guru silat juga. Sekali kena bayang saya tunjuk dia. Baru dia tahu. Dia kena Nur Muhammad Melimpah. Cricket dia macam aura kan. Lepas tu Nur tu warna, nak kata putih tak putih. Bening. Bukan bening. Dia suci hening jenis bening. Hening bening. Dia Nur tu melimpah. Setiap orang ada barang tu. Cuma kita nak kontak dia, lepas tu nak bagi dia aktif. Habis berfikir Nur tu dia ni lah. Dia terbuka sendiri lah. Dia keluar ke, tengok lah. Tu kan nampak cahaya-cahaya tu. Tak percaya. Padahal benda tu ada pada diri dia tak. Wahabi kalau kita tengok Nur dia, muka dia lain dah. Macam tengok muka Nur terus. Kemazam, muka Rora. Tak ada Nur tu. Dia pakai yang lain. Dia tolak Nur Muhammad, automatik Nur tu tak menyala. Nur tu ada tapi dia tak aktif. Dia macam duduk satu titik je. Dia tak terbuka. Alhamdulillah banyak juga dapat ilmu malam ni. Nampaknya kena sediakan buku nak setiap kali watching Zakaria Cikgu. Kena ulang-ulang. Terima kasih Cikgu dan adik tu. Nanti ada lah YouTube. Tengok ada yang YouTube yang mesti. Cikgu pun macam mana? Dia Facebook boleh download lah. Saya Facebook guna Facebook downloader. Kemudian dah download tu saya upload dalam YouTube. Sebab tu backup ada dalam Facebook. Cuma yang dengan Rafidah tu rumah saya delete. Saya ingat dalam YouTube pun dia delete. Rupanya kementerian delete. Lepas pada video Rafidah dia kena delete tu, habis video saya kena delete. Daripada dia tu lah. Mungkin dia dah blacklist kot. Sebab dia kena buat kerja. Gaji 30,000 hilang. Petronas buang dia. Daripada viral tu lah. Sebenarnya benda tu tak payah viral. Mana kita jumpa, kita je lah cakap dengan orang. Orang tak mengalami. Mana orang nak percaya? Lagi Wahabi lagi tak percaya. Ya, tak merasahi. Last kali Salman berdebat dengan aku, dia pun percaya ya Qausah. Lepas tu dia petikai pula Nadir tu. Yang berdebat tu. Yang berdebat tu. Sebenarnya Wahabi tu dia tolak ya Qausah. Tapi apabila hari tu Salman Ali mengesahkan, mengiktirafkan yang Qausah ni diterima, jadi pukulan maut kepada yang duduk bawah tu, Mazhar tu. Mazhar tak nak salam dengan dia tu. Awak pergi akui ya Qausah tu pasal apa? Memang Wahabi dia tolak ya Qausah tu. Dia kira dah masuk bapak. Bapak tak ada apa. Maknanya hubungan orang hidup dengan mati ni tak ada. Padahal Islam ni kuat kerana hubungan kita dengan alam gaib tu, alam keranian tu. Istighosah, bertabaruk, bertawassul. Lepas tu tahlil. Tahlil tu memang sampai. Abang Baru Zaman tu pun tahlil pada ibu dia datang dengan kain solat. Senyum ke dia. Mana sampailah tu. Dia ucap terima kasih. Ada.